بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لأنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Dan ketahuilah bahawasanya dalam kalangan kamu ada Rasulullah. Maka janganlah kemahuan atau pendapat kamu mendahului pentadbirannya. Kalau ia menurut kehendak kamu dalam kebanyakan perkara, tentulah kamu akan mengalami kesukaran. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menurut, melainkan perkara yang diwahyukan kepadanya. Dan kamu wahai orang-orang yang beriman hendaklah bersyukur kerana Allah menjadikan iman suatu perkara yang kamu cintai serta diperhiaskannya dalam hati kamu, dan menjadikan kekufuran dan perbuatan fasik serta perbuatan derhaka itu perkara-perkara yang kamu benci. Mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang tetap menurut jalan yang lurus. Mereka dijadikan berkeadaan demikian sebagai limpah kurnia dan nikmat pemberian dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah. Serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sebenarnya, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelagah. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Hujurat. Surah yang ke-49 pada juzuk yang ke-26. Bermula daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-10. Ayat-ayat yang kita bacakan ini perintah Allah Ta'ala kepada orang beriman supaya tidak terjebak di dalam berita-berita palsu. Dalam berita-berita yang tidak diketahui benarnya sehinggalah diselidiki. Supaya tidak berlaku zalim
Bukan supaya tidak menyesal dengan tindakan yang diambil. Ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan tentang kewajiban mentaati Nabi SAW. Bahawa kedatangan Rasulullah dan seluruh ajaran dan petunjuk baginda adalah rahmat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ana rahmatun muhdah." Aku ialah rahmat yang dikirimkan. Maka perbuatan membelakangi perintah Nabi SAW menyebabkan akan berlaku perkara yang tidak diingini, dunia dan akhirat. Dan di antara kemuliaan Nabi SAW, adanya Rasulullah sama ada secara hidup, fizikalnya, atau hadis yang ditinggalkan menjadi suatu kemuliaan kepada kita. Ketika mana kaum lain meraba-raba mencari panduan, umat Islam tidak kehilangan panduan. Umat Islam ada panduan daripada makan, minum sehingga semua perkara. Maka ini rahmat Allah dengan adanya Nabi SAW. Allah Ta'ala juga menjelaskan di antara nikmat yang besar Allah berikan kepada kita, iaitu nikmat iman. Dek kerana iman tadilah menjadikan kita benci kepada segala perkara kufur, segala perkara fasik dan segala perkara yang bernama maksiat. Allah jadikan dek kita di iman, kita benci dengan benda-benda kufur. Kita benci dengan benda-benda maksiat dan benci pada benda-benda yang bersifat fasik. Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan ini semua ialah nikmat yang besar daripada Allah. Di samping ayat yang kita bacakan, menjelaskan bagaimana kita perlu menyelesaikan perbalahan sesama orang Islam. Umat Islam perlu mencari noktah muafakat. Walau bagaimana kita bertelagah, mesti cari noktah itu. Ketika mana musuh terus berusaha mencari persepahaman antara mereka untuk mengalahkan orang Islam, untuk melanyak dan menzalimi orang Islam. Mereka buat pelbagai bentuk unity, kesatuan. Maka umat Islam kena sedar kekuatan mereka itu pada bersatu padu mereka. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, "Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun." Bersatu umat Islam itu rahmat. Tetapi bila berpecah belah maka jadi satu azab. Maka Allah memerintahkan orang beriman sentiasa mencari subul, jalan-jalan perdamaian sesama mereka. Maka Allah menegaskan sebab apa? Kerana orang beriman itu bersaudara. Kemudian Allah menyuruh supaya akan ada orang-orang yang bijaksana di kalangan orang Islam yang boleh menyatukan umat Islam dengan adil, tanpa bias, yang disebut sebagai golongan muqsid. Muqsid ialah orang-orang yang berlaku adil kepada kedua-dua belah pihak yang bertelagah. Bukan menyebelahi yang ni atau yang tu, tetapi mencari cara bagaimana menyelesaikannya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, rahmat Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang mencari perdamaian. Siapa yang mencari pecah belah, maka yang ni akan dihukum oleh Allah. Tetapi siapa yang mencari perdamaian, sentiasa mencari penyatuan, maka orang ni akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Dengan pelbagai bentuk pertolongan, pelbagai bentuk kenikmatan. Ini gambaran umum kepada ayat-ayat yang kita bacakan. Bila Allah Ta'ala menyebut, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang yang beriman. Kita dah sebut bila Allah memanggil orang-orang yang beriman, kerana orang beriman yang sebenar, dia akan beri tumpuan kepada perintah ini. Orang beriman yang sebenar menjadikan kesibukan utama dia menjalankan perintah Allah. Contoh, kalau kita namanya pelajar, kesibukan utama kita menjalankan kerja pelajar. Kalau kita namanya, apa jawatan kita? Kesibukan kita pada perkara yang asasi. Maka orang beriman, dia ada kerja asasi dia. Siapa pun mengaku dia beriman, kerja asasinya mentaati Allah dan dengar setiap seruan Allah. Kalau tidak, kita terkeluar daripada makna iman yang sebenar. Saya mengaku saya orang beriman. Tuan-tuan juga mengaku orang beriman. Maka kesibukan utama kita untuk tunduk pada setiap perintah Allah yang Allah panggil, wahai orang yang beriman. Siapa lagi kalau bukan dimaksudkan orang beriman?
Kita. Allah yang panggil. Tidak ada panggilan yang paling hebat daripada panggilan Allah dengan hamba-Nya. Kepada hamba-Nya. Dan tidak ada panggilan dan gelaran paling hebat yang Allah beri pada hamba-Nya selain daripada makna iman. Kerana iman memberi maksud, wahai orang yang percaya. Tetapi kita, bila kita ikut seorang sebab kita percaya pada dia. Tuan-tuan ikut jurulatih, ikut coach, ikut siapa? Sebab percaya pada dia. Walaupun percayaan kita pada makhluk sebenarnya bukan kepercayaan yang boleh beri keuntungan 100% pada kita. Tapi Allah ajar kita kepercayaan pada Allah mutlak. Kerana dia akan memberikan keuntungan 100%. Ramai mana orang tunjuk ketaatan tak berbelah bahagi pada manusia. Akhirnya dia mengalami kerugian dia. Sama ada dunia ataupun akhirat. Tapi Allah yang tidak pernah memberikan kerugian pada hamba-Nya, yang Allah sebut sebagai golongan yang tijaratan lan tabur, perniagaan yang tak akan rugi. Tak akan rugi. Tuan-tuan berurusan dengan Allah, tuan-tuan tak akan rugi. Kan Allah lah pemilik alam semesta ini. Bagaimana kita nak rugi? Mudah bagi Allah nak beri apa saja nak bagi. Kita kalau dapat deal dengan syarikat besar, kita yakin tak rugi sebab dia syarikat besar, boleh bayar. Ini kan pula kerajaan Allah yang maha besar. Yang deal dengan kerajaan Allah. Tunduk. Yang berniaga dengan Allah dengan sebenar. Dia tak akan rugi. Allah menawarkan perniagaan yang paling untung. Ya ayyuhalladzina amanu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang amat menguntungkan. Untung pertama dia menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Ini untung paling besar sekali. Sebelum Allah menjanjikan keampunan dan syurga dan tempat yang menyamankan, menyenangkan. Baik kata Allah, wahai orang yang beriman. In ja'akum fasikum binaba. Bila datang kepada kamu fasik. Baik, Allah menamakan fasik yang membawa berita. Semua pengkhabaran bila sampai kepada kita sifatnya fasik. Maksudnya tak boleh dipercayai sehingga diselidiki. Khususnya pada perkara-perkara yang mendatangkan mudarat. Tuan-tuan bila sampai pada tuan-tuan satu berita. Semua berita ini dianggap sebagai fasik. Sehingga dibuktikan ia benar. Berita yang datang. Khususnya datang daripada manusia. Yang datang dari Allah itu benar. Yang datang daripada Nabi SAW itu benar. Kalau sebut je datang daripada manusia, khususnya benda-benda yang boleh menyebabkan kita mengambil hak orang lain, menzalimi hak orang lain, menyebabkan kita berbalah, maka hati-hati. Kita dapat satu berita, berita ni jadi kita panas, nak gaduh dengan fulan bin fulan. Hati-hati, mungkin berita tu ditokok tambah. Kita dapat satu berita, dengan berita tadi kita pun ambil tindakan drastik pada orang yang tertentu. Hati-hati, itu mungkin fitnah. Kita dapat satu berita, dengan berita tadi kita nak berbalah dengan fulan bin fulan. Hati-hati. Isteri dapat satu berita yang menyebabkan dia akan bergaduh dengan suaminya. Suami dapat satu berita yang menjadikan dia nak bergaduh dengan isterinya. Maka berita seumpama ini namanya fasik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fatabayyanu, hendaklah kamu periksa dan selidiki dia. An tusibu, dibimbangi kamu melakukan, mengenakan sesuatu qauman bijahalah. Mengenakan suatu tindakan pada satu kaum bijahalah dengan kebodohan kamu. Sebab tak usah periksa tadi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka jadilah kamu orang yang menyesal. Tuan-tuan semua berita. Wa imma berita bisnes pun sama, berita perniagaan. Berita politik kalau hari ini tengah tegang politik. Berita berkait dengan kekeluargaan. Semua berita ini Allah ajar kita tabayun. Tarayuth, tasabbut. Artinya cek lah betul-betul. Yang paling menyelamatkan bila kita tak sebarkan berita. Itu paling selamat. Ini pantang dapat berita nak sebar. Kita pun tak tahu betul atau salah. Apatah lagi mengenai perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mungkin mengumpat, mungkin memfitnah. Kita tak tahu. Baik, berhubung dengan ayat ini. Apakah sebab turun ayat ini? Supaya kita faham penafsirannya. Diriwayatkan oleh ramai para ulama tafsir dan hadis-hadis yang sahih. Bila kata para ulama, ayat ini turun pada seorang lelaki bernama Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid.
Walid bin Uqbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantiknya sebagai amir zakat. Maka dihantar untuk mengutip zakat kepada kaum yang bernama Bani Mustalik. Bani Mustalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hantar Walid. Al-Walid ni dia dengan kaum Bani Mustalik ni gaduh. Dululah. Sebelum Islam tu gaduh. Sekarang dia masuk Islam, Bani Mustalik pun masuk Islam. Tapi perbalang yang ada dalam hati itu simpang lama. Wasangka masih wujud. Maka Walid bila dia pergi untuk mengunjungi kampung Bani Mustalik, maka dia dah ada rasa ketakutan sebab dia bergaduh dengan kampung tu. Manakala orang kampung pula, bila dengar Rasulullah hantar wakil, mereka keluar beramai-ramai untuk menyambut wakil Nabi SAW. Keluar nak sambut. Yang Walid ni fikir bukan-bukan. Walid menyangka bahawa mereka ni keluar untuk membalas dendam, bunuh dia. Sedangkan kaum Bani Mustalik keluar nak sambut dia. Ada orang tuan-tuan bila dia berbalah, dia cepat lupa. Ada yang masih ingat. Yang cepat lupa dah nak macam friendly lah. Yang simpang tu dia masih wasangka. Ini berlaku pada Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia berbalah, dia masih ada wasangka. Kaum Bani Mustalik, bila dia masuk Islam, dia dah tak ada dah. Siapa pun yang Rasulullah hantar, dia terima. Sebab ini wakil Nabi SAW. Maka dia keluar ramai-ramai, mereka keluar ramai-ramai nak sambut. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid menyangka mereka berpakat untuk bunuh dia. Akhir cepat-cepat balik ke Madinah. Bila balik ke Madinah, lalu mengadu report kepada Nabi SAW. Innal qawma hammu biqatli wa mana'u sadaqatihim. Ya Rasulullah, mereka ni kaum yang cuba nak bunuh aku dan mereka tak nak keluar zakat. Tengok dia tokok tambah. Padahal dia cuma nampak orang ramai keluar, dia pun buat satu konklusi. Buat satu dia punya gambarannya sendiri, maklumatnya sendiri. Dan ini yang paling parah, paling bahaya bila kita ada kesimpulan sendiri. Simpulan mudah kita. Oh dia tak nak bayar zakat, bukan dia nak bunuh aku. Percakapan tu besar. Pertama nak bunuh. Benda bunuh ni benda besar. Yang kedua tak nak bayar zakat. Ini juga besar. Lalu Nabi SAW bila dengar, Nabi kata siapkan bala tentera, kita serang. Rasulullah dengar, Nabi kata siapkan bala tentera, kita akan menyerang mereka. Fabainama hum fi dzalika qadima wafduhum. Sedang Rasulullah bersiap-siap dengan bala tentera nak serang Bani Mustalik sebab asal Bani Mustalik memeluk Islam. Sebab Rasulullah dah berkahwin dengan salah seorang daripada isteri pemimpin mereka, Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Asbab Rasulullah kahwin dengan Juwairiyah, maka seluruh kaum Bani Mustalik memeluk Islam. Sebab mereka kata kita dah berbesan dengan Rasulullah. Lawan buat apa, kita masuk Islam. Maka bila masuk Islam ada kewajiban zakat. Karena orang Islam kena tahu selepas kewajibannya solat, menjaga solat, memelihara solat, memastikan solat itu sah, kewajiban kedua yang mesti ada dalam kepala kita ialah zakat. Ingat, kita ni ada zakat. Daripada zakat paling kecil, zakat fitrah, sampailah zakat-zakat yang lain. Benar iman kita bila kita berusaha untuk bayar zakat. Semua orang Islam kena faham zakat. Sebab ini rukun yang ketiga selepas syahadah, solat, zakat. Seringkali kita jumpa ayat-ayat perintah solat bersamanya perintah zakat. Wa aqimus salat wa atawuz zakah. Tunaikan solat, keluarkan zakat. Dia mesti ada kaitan. Tiba-tiba datang wakil daripada Bani Mustalik. Kebetulan Bani Mustalik tengok tak ada orang datang nak pungut zakat. Mereka pun hantar wakil. Wa qalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, sami'na bi rasulika fa kharajna nukrimuhu wa nuaddi ilaihi ma qabilna minas sadaqah. Ya Rasulullah, kami dengar tuan nak hantar wakil. Jadi kita orang pun pakat keluarlah nak sambut, tiba-tiba tak datang-datang. Kami nak bayar zakat. Maka Nabi SAW terkejut. Tapi Rasulullah kali ini cek. Salah satunya berbohong. Sama ada yang Al-Walid berbohong, jadi menyampaikan berita salah. Mungkin niat dia bukanlah berbohong, tapi dia salah faham. Manakala wakil ni pula beritahu sebaliknya, kami dengar tuan nak hantar wakil pungut zakat. Kami pun keluar ramai-ramai nak sambut. Tiba tak datang. Itu yang kami datang ni. Rasulullah nak cek juga yang ni, nak cek juga yang tu. Nabi kata kamu duduk sini. Wakil kamu duduk sini.
kami akan periksa kampung kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tantahunna aw la ab'athanna ilaikum rajulan huwa indi kanafsi yuqatilu muqatalatakum wa yusabbi zararikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tunggu sini, akan ku hantar seorang lelaki yang dia sepertiku, yang akan memerangi orang yang memerangi kamu, yang akan memerangi orang yang menentang hukumanku, dan akan menawan tawanan-tawanan kamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada bahu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah pegang Sayyidina Ali macam ni. Lalu kata kaum ini, kaum Bani Mustalik, na'udzubillah min ghadabihi wa ghadabi rasulih. Kami berlindung pada Allah daripada kemurkaan Allah dan kemurkaan Rasulnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Khalid Al-Walid. Nabi hantar Khalid Al-Walid untuk cek. Maka Khalid Al-Walid pun bergerak. Wakil Bani Mustalik duduk sini, Al-Walid pun duduk sini. Sebab ini duduk khabar berita. Yang seorang bawa berita nak kena bunuh. Yang seorang kata kami keluar nak muliakan. Kali Nabi akan cek hantar Khalid Al-Walid. Lalu Khalid Al-Walid mengepung kampung tersebut. Sebab Rasulullah mengajar pada sahabat tidak diserang melainkan selepas subuh. Tidak diserang pada waktu malam. Lepas subuh serang. Berjaga malam. Subuh nanti kita akan serang. Tiba-tiba Khalid Al-Walid mendengar azan subuh. Maknanya orang kampung ni orang baik. Azan subuh. Untuk menandakan azan, tanda orang tu, orang kampung tu mematuhi tauhid agama. Kalau tak ada azan, pasti Khalid Al-Walid menyerangnya. Kerana orang dah tak patuh agama. Sebab tu azan ini syiar. Orang Islam wajib menzahirkan syiar mana-mana kampung, bandar. Bukan azan ini perlu dikuatkan, bukan perlahan. Azan ni bukan benda dalam masjid. Qamat dalam masjid. Kalau iqamah, tujuannya orang yang dalam masjid. Tapi azan untuk panggil orang luar masjid. Sebab itu azan kena kuat. Itu orang-orang yang tak mau mikrofon luar dibuka. Ini kita perlu jelaskan pada mereka. Kerana ini ialah perintah Allah. Tentang syiar azan. Tak ada orang boleh sekat benda ni. Apatah lagi kita majoriti. Kita kena maklumkan dan mereka kena terima. Sebagaimana kita terima bunyi loceng mereka. Sebagaimana kita terima hal-hal perihal agama mereka. Agama bukan Islam. Maka ini perlu dihormati. Dan ini syiarnya. Maka bila Khalid Al-Walid tengok, dia pun masuk. Rupanya orang ni memang tak sabar menunggu wakil Nabi SAW. Lalu mereka menyerahkan zakat itu pada Khalid Al-Walid. Maka Khalid Al-Walid pun buat balik zakat. Maka jelaslah pada Rasulullah SAW, Al-Walid tak bawa berita yang betul. Baik, apakah sahabat? Al-Walid ni sahabat. Apakah dia yang fasik? Dia bawa berita yang salah? Tidak dinamakan dia fasik sebab dia bukan nak sengajakan berita tadi kerana ketakutan dia. Tetapi berita itu sifat fasik. Berita. Sebab itu semua berita bersifat fasik. Sehinggalah kita buktikan, sehinggalah kita cek, sehinggalah kita periksa, barulah dianggap ia satu benda yang benar. Kita tak kata Al-Walid ini berbohong. Sebab sahabat Rasulullah mereka tidak berbohong. Mereka cakap benar. Tapi mereka salah sangka. Macam saya katakan, Al-Walid ni sebab digaduh dengan Bani Mustalik. Dia tengok keluar ramai-ramai, dia pun terkejut. Sebab dia pun boleh dengar wakil. Sebab dia pertama wakil Rasulullah. Belum pernah dengar wakil disambut macam tu. Ni Bani Mustalik, dia punya gembira, dia nak sambut. Kawan ni boleh tengok disambut macam nak bunuh ke nak sambut. Gambaran itu. Menakutkan dia sehingga dia pun buat satu kesimpulan mudah. Walau kesimpulan itu membawa kepada bahaya besar. Maka turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Walaupun sebab turun ayat ini berlaku kepada Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid dan berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pengajarannya untuk kita semua. Tentang kita berada pada zaman berita mudah didapati tapi kebenaran itu yang kurang. Berita makin banyak, makin cepat, makin pantas. Masuk dengan cepat, TikTok masuk. Facebook masuk. IG masuk. Kita punya WhatsApp masuk. Macam-macam masuk. Sehingga sebahagian kita macam bela nak tapis sesuatu berita. Tak tahu. Dan kadang-kadang dimanipulasi. Dimanipulate.
tentang sesuatu yang diberitahu. Akhirnya wujud permusuhan. Ni ustaz ceramah, ustaz kata kucing ni tak sunat bela dalam rumah. Dia kata tengok ustaz bela anti kucing. Dah pula dah. Gaduh. Siap mesej ustaz, saya nak bagi ustaz kucing. Dia punya marah kat kita. Kita kata tak sunat bela kucing, nak bela tu pulanglah. Jagalah kebersihan. Sekian. Najisnya sekian. Jaga ustaz. Tapi dia punya berita tu sampai cara lain. Jadi ini benda-benda yang membahayakan masyarakat. Akhirnya berlaku permusuhan tanpa ada sebab-sebab yang patut bermusuh. Kita cerita lain, kita huraikan lain. Bila kita sebut tak sunat, bukan maksudnya dilarang bela. Tak disunatkan. Nak bela boleh belalah. Macam tuan-tuan beli baju kan tak sebut sunat beli baju. Tapi nak beli baju, belilah. Kita tak kata sunat makan siakak 3 rasa. Tapi nak makan, makanlah. Kita tak marah makan. Kita sebut tak sunat makan. Yang sunatnya makan kurma. Bukan anti kepada makanan lain. Itu benda yang orang tak faham. Akhirnya dia buat begitu. Tunjuk apa ni kita sebut. Secara emosi. Kucing kan bagus. Kita tidur dengan kucing. Nak tidurlah. Kita tak marah. Nak buat itu. Tapi kita sebut tentang hukum. Hukum dia. Tidak sunat bela kucing. Rasulullah tak bela kucing. Kita nak sebut hukum dia. Dia seorang nak berjinak kucing. Dia seronok kucing. Dia pun buat rumah. Itu terpulang pada dia. Tapi dia kena jaga beberapa perkara bila dia bela. Dia tak menzaliminya. Bahkan dia tidak membiarkannya sampai mengotorkan jiran, rumah jirannya. Tidak menyebabkan bau busuk mengganggu. Kisah saya ada cara sistem taiknya sekian. Terpulang bagus lah tu. Kita cuma menyebut tentang hukum. Kalau kita kata okay, tak sunat sembahyang waktu ni. Ustaz anti solat. Pula dah. Orang kata tak sunat solat. Solat ni sunat waktu lain. Sekian. Jadi lihat berita tu. Seorang bawa kupas dan cuba diberi faham yang songsang. Akhirnya banyak benda salah faham. Saya orang tanya saya satu hukum. Ini cerita hukum. Kita pun tak tasabut hukum. Apa hukum kahwin adik-beradik? Saya dengar apa maksud kahwin adik-beradik? Kahwin adik-beradik sekaligus. Saya tak apakan maksud dia seorang lelaki kahwin dengan 2 perempuan yang merupakan adik-beradik. Dia kata ya. Ini daripada sumber kedua. Saya kata kalau begitu, hukum perkahwinannya yang pertama itu sah, yang kedua tak sah. Sebab diharamkan mengumpulkan 2 adik-beradik. Tak boleh dimadukan. Tapi pernikahan yang pertama itu sah. Pernikahan kedua tidak sah dan wajib difarakkan. Kita tak panggil cerai. Cerai pada perkahwinan yang sah. Kalau perkahwinan tak sah, kita panggil farak. Farak pisahkan. Itu istilah yang kita kena faham. Cerai ni kalau menikah tu sah, orang panggil cerai. Kalau menikah tu tak sah daripada asal, kita panggil farak. Farak. Kita pun mesej macam tu. Oh, ustaz ni salah faham. Dan soalannya macam tu, kita faham macam tu. Okay, saya kata ginilah. Telefon sendiri. Ni siapa tanya soalan? Okey, doktor tanya. Tak soalan dia. Dia kata gini, ustaz kita ni ada 2 anak perempuan. Nak kahwin sekaligus boleh tak? Nak buat majlis sekali adalah dapat jodoh 2 lelaki Minang, 2 anak perempuan kita. Nak kahwin sekaligus. Saya kata tu tak ada masalah. Boleh. Tapi ada orang kata tak boleh, ustaz, tak baik. Saya kata secara hukum tak ada larangan. Tapi kalau sebut secara tak baik, mungkin orang kita fikir macam ni. Tuan-tuan, bila kahwin, semua orang nak hari istimewa dia. Bila kita 2 beradik ni kahwin sekaligus, seorang terasa macam terpinggir sikit sebab kawan dia tak ramai. Mungkin. Hadiah pun tak banyak dapat. Yang ni kawan ramai. Dia punya rakan Facebook dia 5,000. Yang kakak dia seorang ni mungkin Facebook tak ada. Jadi bila hari perkahwinan yang ni dapat hadiah sikit, ni banyak. Jadi sesuatu. Yang ni semua orang ambil gambar dia, yang ni kurang. Akhir hari istimewa tu bertukar menjadi tak istimewa. Jadi bergaduh adik-beradik sebab tak dilayan dengan adik. Jadi buat separate itu bagus. Dari sudut tak wujud dengki. Tapi kalau dua-dua okey, kamcing dua-dua ni okey, tak ada masalah. Secara hukum tak ada larangan. Secara hukum kalau kita ada anak 5, 5 kita kahwinkan sekaligus. Tak ada larangan. Cuma bila kita fikir balik takut ada mana-mana anak ni kecil hati. Sebab saya kata yang ni kawan-kawan dia ramai. Yang ni kawan ni sikit kan orang bila kahwin ada hadiah. Yang ni hadiah macam-macam ni. Daripada kipas, peti sejuk, semua dapat. Yang ni tak dapat apa. Nyak tengok abang dia dapat hadiah. Rasa tak marah? Walau masing-masing pangkat sama raja. Hari tu semua raja. Bayangkan raja kalau gaduh dengan raja teruk. Jadi benda tu mungkin tak elok. Tapi hukum kata boleh. Tapi secara urus masyarakat, mungkin itu yang tak elok. Macam orang kita lah, dia marah langkah bendur. Jangan kahwin adik dulu, kakak masih bujang.
Dia berkait dengan kecil hati. Jadi kalau nak kahwin juga, kenalah bagi satu persalinan. Kalau bagi setengah masyarakat saya dengar lah. Kalau bagi cincin ke adiknya, kakak dia pun bagi cincin walaupun tak kahwin kakak dia. Sebab apa? Nak jaga hati. Kalau ni bagi duit ni pun bagilah sikit-sikit. Itu uruf. Ia bukan berkait dengan hukum. Hukum tak ada masalah. Siapa nak langkah benda ke, nak langkah tiang ke, langkah longkang, langkah lah. Lagi langkah tu besar, sila langkah. Tak ada masalah. Ada adik bongsu nak kahwin dulu. Kakak semua tak kahwin. Dah jodoh dia cepat. Kita tak boleh nak atur jodoh. Tak boleh. Adik tak nikah sampai kakak nikah. Semua mati, tua belakang. Semua tak ada jodoh. Tak mungkin begitu, kita tak boleh sekat jodoh orang. Kita mak ayah tak boleh sekat. Tak boleh kata tak boleh kakak kena kahwin dulu. Barulah adik. Ini zalim. Sebab Nabi sebut dalam hadis, mengahwini anak bila dia berkehendak tanpa Rasulullah menyebut anak keberapa. Barangkali anak yang bongsu ni dia lebih bersemangat berkahwin. Semangat. Kakak ni tak berapa semangat sangat nak kahwin. Adik ni semangat, daripada tadika lagi semangat. Jadi bila dia nak kahwin, kita kahwinkanlah. Yang kakak ni pesih sikit tak berapa nak kahwin, sibuk, duduk bakti emak lagi, dia tak nak kahwin lagi. Takkanlah kerana dia tak kahwin, adik tak boleh kahwin. Ini zalim. Tapi kita tidak menolak kalau dalam budaya masyarakat kita bagi menghormati berapa kakak, berapa abang dan sebagainya, beri sikit pemberian, itu tak ada masalah. Itu lebih pada persetujuan bersama. Tapi itu bukan hukum. Sebab itu kita kena bezakan hukum dengan benda yang kita ambil kira sendiri. Kita ambil kira hukum mas kahwin macam ni. Mas kahwin minimum mas kahwin ialah 10 dirham. Contoh dalam penetapan mas kahwin. Kita kat Johor mungkin kita tak RM22.5 atau RM50 minimum. Tapi ini bukan bermaksud tak boleh bagi maksimum. Hukum begitu. Kalau orang tu nak bagi RM50,000 atau nak tukar pada manfaat, ditukar kepada telefon dan sebagainya, itu terpulang. Itu perbincangan. Jadi hukum kena faham. Itu saya katakan bila berita tu sampai dengan cara tak betul. Kerana itu para ulama. Bila mana diminta fatwa, mereka berhati-hati. Takut silap beri fatwa. Sebab yang cerita tu salah. Sebab yang cerita datang start, ada seorang kawan saya, cerita kawan dia. Saya kata boleh tak awak panggil kawan awak sini? Sebab versi awak dah lain. Versi awak dah hadis maudhu', palsu. Kawan dia tanya soalan, segang nak jumpa ustaz. Boleh tak tolong tanyakan saya? Dia tanya dengan ada penokok tambahan. Jadi bila kita jawab, bila kita sampai kat dia, dia beritahu kawan dia, dia kurang lagi, diskaun lagi separuh. Dah. Hukum dia tak betul. Yang salahnya ustaz juga salah. Jadi ustaz dah beri fatwa macam tu. Sebab itu setiap orang nak beri fatwa dia sendiri. Jangan main kata kawan saya. Sebab saya kata cerita tu dah mula bertukar. Dan bila saya beritahu awak nak beritahu kawan awak, bertukar lagi versi dia. Saya kata tak boleh, awak kata haram. Tak boleh bukan makna haram. Mungkin tak boleh tadi artinya makruh. Mungkin. Tapi kita sebut tak boleh, dia pun kata haram dan dilaknat oleh Allah. Siapa pula kata laknat? Saya kata cuma tak boleh. Tak bagus. Dalam kitab fiqh dia ada satu istilah la yajuz, tak harus. Kadang-kadang disebut haram. Kerana kekhilafan dalil. Kerana perbezaan pandangan ulama. Jadi kerana itu tuan-tuan bab berita-berita palsu. Hatta dalam bab saya kata tanya fatwa. Kalau boleh, kalau ada pesan orang pesan kita, boleh tak tanyakan soalan pada saya, pada ustaz? Boleh tak awak ikut saya jumpa ustaz? Awak tanya. Atau awak cakap dengan ustaz sendiri. Sebab dia cakap dengan kita mungkin dah separuh. Dan ustaz beri fatwa berdasarkan apa dia dengar. Sebab itu ini membahayakan. Itu bila isteri cerita versi lain, suami cerita versi lain. Lalu si isteri mainkan, ustaz sokong saya. Suami pula kata, tak, ustaz sokong saya. Nah. Ustaz tak sokong mana-mana, ustaz sokong kebenaran. Dah awak cerita versi macam tu, kita beri fatwa berdasarkan pertanyaan tu. Yang ni pula tanya versi macam ni. Kalau seorang isteri kata, ustaz saya nak tanya, suami saya kedekut. Dia tak beri nafkah yang cukup. Boleh tak saya ambil duit dia? Okay, saya kata boleh. Suami pula kata, ustaz, isteri saya boros. Asyik ambil duit saya je. Versi isteri kata suami dia kedekut. Versi suami kata isteri dia boros. Saya dah bagi sekian banyak, dia ambil lagi duit saya. Apakah boleh? Pasti fatwa ni berbeza versi yang pertanyaan tadi. Isteri tanya macam ni, suami tanya macam ni. Sehingga dia pertemukan keduanya untuk mendapat jawapan yang tepat. Kan itu fatwa ni tuan-tuan, macam kita jumpa doktor. Tuan-tuan boleh pesan ke doktor, tolong beritahu doktor saya sakit ni. Berilah ubat apa-apa. Boleh tak? Tuan-tuan pergi klinik, siapa sakit? Bukan saya sakit doktor, kawan saya. Mana kawan? Dia tak sempat datang. Dia kirim ke saya sakit dia. Dia kata dia batuk 3 hari, sekian-sekian. Doktor nak cek siapa? Tak, doktor bagi ubat je.
Doktor pasti mengadang kat kita. Awak ni betul tak betul ni? Mungkin saya kena rujuk awak pakai otak ni. Adakah orang yang sakit, dia wakil orang sakit dan dia beritahu? Saya tak sakit tapi saya wakil orang sakit datang jumpa doktor. Kalau dia kena masuk ward, saya ward dulu diri saya. Lepas tu barulah dia datang ganti saya masuk ward. Tak mungkin masuk akal penyelesaian macam tu. Ini cerita bagaimana pengkhabaran tu boleh berubah. Sebab itu Islam menekankan kita tentang pengkhabaran biar betul. Dan semua isu maklumat kita sentiasa tarayuth. Mesti tabayun. Cek, periksa betul-betul. Terutama benda-benda yang mungkin saya katakan mendatangkan mudarat. Contoh beri obat mudaratkan orang. Dia saya kena hati-hati nak beri obat ni. Beri fatwa memudaratkan orang. Saya kena hati-hati beri fatwa ni pada orang yang bertanya pada saya. Dan berita-berita yang datang, saya katakan yang boleh menyebabkan kita berbalah. Yang boleh menyebabkan kita wasangkan buruk. Hati-hati dengan berita tu. Mungkin kawan tu tak maksud, kawan tu bergurau je. Tapi orang ni sampai berita macam serius. Dia kata kau jumpa kau, dia nak ketuk kepala. Serius dia cakap, kita gurau je. Tapi cara dia sampai serius, akhir bergaduh orang. Yang tokok tambah. Yang paling teruk sampai berbalah suami isteri kerana orang ketiga, orang keempat. Bawa berita salah. Ataupun bergaduh adik-beradik kerana orang ketiga bawa berita salah. Bergaduh adik-beradik. Ini semua khabar fasik. Sebab itu Allah ajar orang beriman. Hei orang yang ada iman. Orang yang percaya pada Allah dan Rasul. Datang satu berita, ambil masa dan cek. Ambil masa dan cek. Jangan terus kita menghukumi, menghakimi. Bukan perkataan itu daripada empunyanya, bukan daripada sekundernya, bukan daripada ketiga, empat. Kalau kat mahkamah, ni dia cerita ni gaduh, yang jiran dia dengar dia dah cerai bini dia ni, mahkamah tak akan tanya jiran dia. Mahkamah tanya awak sebut kataan cerai? Tak ada. Sebab perkataan itu daripada suami dia. Kalau suami kata tak ada. Isteri kata, saya dengar. Walaupun isteri dia dengar, tapi suami dia kata tak ada, maka tak ada. Secara hukum syariat. Sebab perkataan itu daripada mulut dia. Dia yang berkuasa. Bukan orang yang mendengar itu berkuasa. Maka di sini kita lihat bagaimana Islam nak elakkan orang-orang yang suka tokok tambah. Ada tak awak kata awak nak buat ni, buat tu? Saya tak kata, saya dengar lah. Tak, saya tak kata. Tetap diambil kira orang tu yang kata dia tak kata. Maka kita tak boleh menghukum. Satu ketika Nabi Isa AS melihat seorang lelaki seperti mencuri depan dia. Curi. Lalu kata Nabi Isa, kamu mencuri. Sarakta. Curi. Kata lelaki, saya tak curi. Lalu kata Nabi Isa, barangkali matiku tersilap tengok. Sebab bila kita tuduh orang, dia tak ngaku apa kita nak cakap. Mereka kita ada bukti saksi dua orang. Kalau mencuri saksinya dua orang. Gagal bawa saksi, berarti kita bohong. Kita yang bohong. Awak mencuri. Mana saksi? Tak ada. Saya nak kata dia mencuri. Tak boleh. Saksi mana? Mana saksi? Kerana itu kata Nabi Isa AS, mataku yang menipu. Aku salah tengok. Sebab orang tu tak ngaku. Dan Nabi Isa tak ada saksi. Lihat bagaimana Islam menjaga setiap berita yang keluar. Dan kalau orang semua melazimi tasabut ini, saya tak akan ada orang dizalimi dengan berita-berita yang salah. Dan orang Islam perlu jaga benda ni. Bagi membina kesatuan. Bagi membina kesatuan, orang Islam kena jaga berita-berita yang menular, yang boleh merosakkan kita. Perpaduan kita umat Islam. Ukhuwah kita sama orang Islam. Kemudian kata Allah SWT. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bersama kamu Rasulullah. Baik, ini Rasulullah masih hidup. Dan bila Rasulullah dah wafat, bersama kita sunnah Nabi SAW. Yang saya sebut tadi pada mukaddimah. Contoh kita umat Islam untung, kita ada panduan. Orang kafir, mereka tak ada panduan. Nak makan, nak minum, nak tidur, nak masuk tanda keluar. Tak ada, kita ada panduan. Nak naik kenderaan, ada panduan Nabi SAW. Nak makan, ada panduan Nabi SAW. Hatta nak bergaduh pun ada panduan Nabi SAW. Semua kita ni ada panduan. Ini untung kita. Dalam apa pun kita buat, ada petunjuk. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk Rasulullah dia tak akan ikut kita. Kita kena ikut dia. Bila mana kita ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka iman kita bertambah. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati au wa sunnati rasul. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kalau kamu ikut, kamu takkan sesat selamanya. Al-Quran dan sunnahku. Disebabkan kita ikut sunnah, maka Allah tambahkan iman kita.
Bila iman bertambah, kadar mana iman kita bertambah, kadar itulah kita benci maksiat. Tuan-tuan suka maksiat, suka juga kadang-kadang tu iman berkurang. Lagi tinggi iman kita, lagi benci kita pada perkara maksiat, pada perkara fasik, pada perkara derhaka. Bagaimana kita benci pada benda-benda yang buruk? Tuan-tuan, kita benci tak kalau sebut babi? Oh, benci babi. Sebut je babi tak makan pun tak apa. Ni coklat ni ada campuran babi. Kalau ditukar bahasa Arab pun kita tetap benci. Khinzir ada, tak nak juga. Sebut je babi kita sensitif. Benci kita. Kenapa kita benci? Sebab kita ada iman. Sebut arak, benci kita pada arak. Jangan kata ada campur arak ni. Alkohol ni. Sebut je judi, benci kita kat judi ni. Jangan sampai rumah kita sebelah kedai judi, marah kita. Sebut je benda-benda maksiat kita benci. Kenapa kita benci? Sebab kita ada iman. Sebab nak benci benda tu, dia bukan benda yang boleh kita buat-buat. Dia datang daripada iman yang tulen dalam hati. Siapa imannya tulen, maka dia akan membenci segala perkara yang Allah dan Rasulnya benci. Maka inilah dia tanda keimanan yang sebenar. Kemudian kata Allah Ta'ala, ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang yang sentiasa bijaksana bila mengikut petunjuk Allah dan Rasul. Kata siapa yang cerdik? Kita yang ikut sunnah Rasulullah. Dalam pakaian, dalam makan minum, dalam cara berniaga. Itu orang cerdik. Bila berniaga kita keluar zakat. Bila kita berniaga kita patuh panduan syarak. Kita tak menipu orang. Kita orang cerdik. Sebab apa? Ia bukan dihitung di sini je, akhirat sana. Kita ada cerita akhirat. Yang bila peniaga itu jujur, dia bersama dengan para nabi akhirat kelak. Maka sebab itu kita bijak. Niaga sebab apa? Sebab saya nak bersama dengan Rasulullah dalam syurga. Kalau kita tanya peniaga tak ada iman, kenapa nak berniaga? Nak kaya, lepas tu masuk dalam tanah. Buat apa? Oh, saya berniaga sebab saya nak kaya-kaya. Lepas tu awak dapat apa? Awak pun masuk dalam tanah, mati. Mana harta awak? Tak ada. Tapi peniaga yang bijaksana. Kenapa awak berniaga? Saya nak bersama dengan Rasulullah dalam syurga. Kan itu saya berniaga. Sebab Rasulullah menyatakan peniaga yang jujur, yang benar bersama dengan para nabi. Bersama dengan orang yang mati syahid. Bersama dengan orang-orang soleh. Di mana? Dalam syurga. Hebat. Tengok dia ni. Kuliah macam jarang datang. Tapi dia peniaga yang jujur. Bersama Rasulullah juga. Sama. Tengok dia ni. Nampak macam ibadat. Taklah macam setengah orang. Tapi kenapa bersama Rasulullah? Dia ada perangai tertentu yang Rasulullah puji dia. Muliakan dia. Oh, akhlak dia baik. Akhlaknya tinggi. Sebab Nabi SAW menyebut di antara orang yang bersama dengan baginda ialah orang yang akhlak baik. Orang paling dekat dengan aku ada dua orang. Pertama yang paling banyak berselawat pada aku, satu. Yang kedua yang paling indah akhlaknya. Dan yang paling indah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin. Pertama, istana di dalam atas kemuncak syurga. Ana za'imun bi baitin fi a'al jannah liman hasuna khuluquhu. Aku penjamin, aku beri jaminan dia akan mendapat istana di puncak syurga bagi orang yang baik akhlaknya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan athqalu ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah husnul khuluq. Yang paling berat yang berada pada timbangan hari akhirat kelak orang akhlak baik. Kita tengok dalam bab lain taklah dia bagus sangat ibadat tapi akhlak dia baik. Tak mengumpat orang, tak mengeji orang, tak merendahkan orang, tak sibuk nak tahu hal orang. Akhlak dia baik. Tiba-tiba dia bersama Rasulullah dan syurga. Ini orang-orang yang buat kejutan akhirat kelak. Orang-orang yang mendapat kemuliaan. Jadi di sini kita melihat bagaimana sifat orang bijaksana. Kalau tanya kenapa berniaga, nak bersama dengan Nabi. Kan hebat hujah dan tujuan. Kita pula kenapa awak buat macam ni? Supaya saya mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Kan cerdik bunyinya. Banding kenapa awak buat macam ni? Oh, saya nak senang kat dunia. Sejak bila pula dunia ni ada senang? Dunia ni tuan-tuan tak pernah senang. Tuan-tuan ada belaka, ada semua benda yang dicita-citakan, tetap tak senang. Tetap tak senang. Ini sindrom yang melanda artis Hollywood. Orang-orang glamour. Yang saya baca lah. Ialah sindrom benci pada tua. Dia tak boleh terima dia tua. Dia tak boleh terima dia lemah sesudah dia pernah kuat. Stuntman dulu. Hebat dulu. Akhirnya dia memukul dirinya. Jadi dia satu sindrom. Kerana tak boleh terima dia tua. Lihat tuan-tuan orang hidup tak ada matlamat. Kita orang beriman, Allah jadikan kita bijaksana sebab hidup kita ada matlamat.
Kita tahu matlamat kita bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan orang beriman sentiasa rindu nak bertemu dengan Tuhan. Kemudian kata Allah Ta'ala, fadlam minallahi wa ni'mah. Ini yang iman, kurniaan Allah dan nikmat yang terbesar. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di sini Allah nak jelaskan nikmat terbesar ialah iman. Ini kurniaan Allah. Iman ini tuan-tuan sekalian Allah kurnia kepada kita. Allah pilih dan Allah beri kita iman. Ramai mana manusia tidak dipilih untuk beriman. Tapi Allah pilih sebagai hamba-Nya. Supaya setiap orang mengetahui betapa tingginya nilai iman. Bukan sebab kita yang bijak cari iman ni, Allah anugerahkan pada kita. Dan Allah hanya meminta kita menjaganya dengan baik. Mensyukurinya dan taat pada perintah. Iman tu Allah dah bagi. Maka untung kita. Dengan kurnia Allah yang hebat. Dan Allah melihat apa yang kita buat. Dan Allah bijaksana dengan setiap syariat yang diperintahkan kepada kita untuk menjaga iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.